Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala maulana Muhammadin nur. Al-mudhibil lisan bin nurihi wa ala alihi fi kulli lamhati wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmuka amin. Amma ba'd. Alhamdulillah. Pertamanya kita syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah menghimpunkan kita ataupun mengumpulkan kita pada hari ini, wahai pelajar-pelajar Siti yang dikasihi oleh sekalian, untuk meneruskan PDPR pada hari ini setelah kamu semua cuti sekolah selama 2 minggu. Jadi pada hari ini PDPR kita diteruskan dengan kita akan mempelajari subjek tahfiz Al-Quran dan Sunnah untuk tahun 2. Jadi pada pertemuan yang lepas kita belajar surah Nuh ayat 21 hingga 25. Jadi pada hari ini kita sambung lagi masih dalam surah Nuh, iaitu surah Nuh ayat 26 hingga 28. Jadi pelajar-pelajar Siti yang dikasihi oleh Allah sekalian, bolehlah buka muka surat, keluarkan buku dan buka muka surat 29. Okey, diharapkan pelajar-pelajar semua berada dalam keadaan sihat walafiat dan semangat untuk meneruskan PDPR pada kali ini. Okey, kita pergi yang seterusnya. Kita pergi yang pertama, iaitu struktur surah Nuh ayat 26 hingga 28. Okey, surah Nuh ayat 26 hingga 28 ini terletak dalam juzuk yang ke-29. Kemudian berada pada muka surat 571 di dalam Al-Mushaf Al-Quran. Jadi pelajar-pelajar boleh semaklah untuk lihat ayat surah Nuh yang terletak pada muka surat 571. Kemudian tema surah Nuh ayat 20 ini adalah berkaitan dengan temanya adalah Qisas. Okey, kemudian tajuk hanya Allah Subhanahu Wa Taala pemberi taufik dan hidayah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sahajalah yang berkuasa memberi kita hidayah, memberi kita taufik untuk melakukan apa-apa saja amal ibadat ataupun menjadi orang yang lebih baik dan menjadi orang Islam, insya-Allah. Seterusnya, kita pergi yang seterusnya. Kita pergi terus kepada huraian ringkas, di mana huraian ringkas pelajar boleh buka pada muka surat 33 ataupun pelajar boleh tengok kepada skrin ini sahaja terus. Okey, yang pertama, doa adalah senjata bagi orang yang beriman. Jadi, orang yang beriman itu dia akan menjadikan doa itu sebagai senjata untuk dia memohon apa sahaja yang dia mahu, apa sahaja yang dia nak dalam kehidupannya, dia akan mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, orang yang beriman menjadikan menjadikan doa sebagai senjata. Senjata adalah doa adalah senjata bagi orang mukmin, orang Islam. Jadi, kekuatan orang yang beriman itu, kekuatan pada seorang Islam itu adalah pada doa. Bagaimana diperbanyakkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, doa untuk diberikan kesihatan, doa dipermudahkan segala urusan, doa supaya diberi kekuatan untuk meneruskan pembelajaran dan sebagainya. Jadi kita sebagai hamba Allah yang beriman, kita kena banyakkan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, yang kedua, kaum Nabi Nuh yang kufur telah ditenggelamkan dalam banjir besar. Okey, untuk kisah kepada kaum Nabi Nuh, di mana diringkaskan Nabi Nuh ketika itu ketika mengalami banjir yang sangat besar. Jadi ketika itu kaum Nabi Nuh, ramai di antara kaum Nabi Nuh yang telah ditenggelamkan dalam banjir besar tersebut. Sedangkan anak Nabi Nuh pun sama, turut ditenggelamkan dalam banjir besar kerana kufur, yang tidak mengikut ayahnya. Jadi apa yang kita dapat fahami di sini, berat tanggungjawab ataupun dakwah yang dilakukan oleh Nabi Nuh kepada kaumnya. Jadi dalam kisah Nabi Nuh kita dapat lihat bagaimana berapa ramai kaum Nabi Nuh yang telah dikufurkan, yang telah ditenggelamkan di dalam banjir besar. Yang ini kerana tidak mahu mengikut dan tidak mahu menyaut seruan Nabi Nuh. Termasuk anak Nabi Nuh juga tenggelam dalam banjir besar. Dalam banyak-banyak kaum Nabi Nuh itu ada yang juga yang terselamat. Yang ini mereka yang terselamat itu hanya beberapa orang, hanya berpuluh orang yang selamat daripada kejadian banjir besar itu, iaitu mereka yang mengikut arahan atau mengikut perintah Nabi Nuh. Di mana selain daripada itu yang mengingkari Nabi Nuh, maka mereka semua mati dalam kekufuran, ditenggelamkan dengan banjir besar. Itu dalam kisah ringkas dalam kisah Nabi Nuh.
Kemudian yang ketiga, pengikut Nabi Nuh yang beriman telah terselamat daripada bencana. Seperti yang Mu'alim cakap tadi, sekiranya kaum Nabi Nuh ketika itu ingin selamat, kan, ataupun yang beriman, dia akan ikut Nabi Nuh dan terselamat dari bencana tersebut. Manakala bagi pengikut Nabi Nuh yang tidak beriman dan masih meneruskan kekafiran mereka, masih meneruskan tidak mahu beriman, maka mereka semua itu yang tidak beriman dan tidak mengikut Nabi Nuh akan tidak terselamat dari bencana, ditenggelamkan dalam banjir besarnya seperti Mu'alim ceritakan tadi. Okey. Yang keempat, kita hendaklah sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dikurniakan keampunan kepada kita, ibu bapa kita serta semua orang-orang yang beriman. Jadi kita sebagai orang hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang beriman, kita sebagai orang Islam, kita kena banyakkan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan sahaja doa kepada diri kita, tapi doa untuk kedua ibu bapa kita, dan kita doakan untuk semua kaum muslimin dan muslimat sama yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Jadi kita sebagai anak yang baik, kita sebagai anak yang soleh, kita diperintahkan untuk membaca ataupun membaca doa untuk kedua ibu bapa kita pada setiap hari. Memperbanyakkan doa kepada ibu bapa, untuk ibu bapa kita. Jadi apa tanda seseorang itu anak yang soleh? Apa disebutkan oleh para ulama? Anak yang soleh itu bukanlah anak yang selalu pergi ke masjid, tetapi anak yang soleh itu adalah anak yang sentiasa memperbanyakkan doanya untuk ibu ayahnya ketika ibu ayahnya masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Jadi anak yang soleh itu adalah anak yang sentiasa memperbanyakkan berdoa kepada ibu bapa kita. Cuba tanya pada diri kita, dalam sehari berapa banyak kita mendoakan kepada ibu bapa kita? Berapa banyak? Jadi antara doa yang kita boleh amalkan ataupun kita boleh baca, rasanya pelajar-pelajar pun tahu dan hafal, Allahumma ghfirli dhunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Yang ini yang bermaksud, ya Allah, ampunilah dosa kedua ibu bapa kami dan kasihanilah mereka seperti mana mereka mengasihani kami semasa kecil. Jadi pelajar-pelajar yang dikasihi oleh Allah sekalian, perbanyakkanlah doa kepada kedua ibu bapa kita, kerana doa anak yang soleh itu akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik, kita teruskan dengan pembacaan surah Nuh ayat 26, 27 dan juga 28. Jadi seperti biasa, pelajar-pelajar baca bersama dengan Mu'alim, insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا صدق الله العظيم. Baik. Jadi pelajar-pelajar siti yang dikasihi oleh sekalian, demikianlah pembacaan surah Nuh ayat 26 hingga 28. Jadi pelajar-pelajar bolehlah baca bersama-sama dengan Mu'alim tadi. Okey, insya-Allah. Kita teruskan. Okey, untuk terjemahan ayat 26, waqala, dan berkata Nuhun, Nabi Nuh, Rabbi, wahai Tuhanku, la tadhar, jangan kau biarkan ala di atas al-ardi, bumi, mina, daripada al-kafirina, orang-orang kafir, dayyaro, tetap hidup. Okay, dalam ayat 26 ni Nabi Nuh alaihissalam berdoa ataupun berkata kepada Allah Subhanahu Wa Taala, janganlah Allah Subhanahu Wa Taala, janganlah biarkan orang-orang kafir ini hidup di atas bumi ini. Kerana mereka ini kalau hidup di atas bumi, mereka akan melakukan perkara-perkara yang mungkar, mereka akan menyesatkan hamba-hamba dan sebagainya. Okey, kita pergi 26 ayat 27. Ayat 27 dikatakan, innaka, sesungguhnya engkau, in tadharhum, jika engkau biarkan mereka, yudillu, mereka akan menyesatkan ibadakah, hamba-hambamu, wala, dan tidak yalidu, mereka lahirkan, illa, kecuali fajiran kafara, ya, kecuali anak derhaka lagi kufur. Jadi di sini disebutkan jika orang kafir itu dibiarkan hidup, kan,
Jadi mereka akan menyesatkan hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka tidak lahirkan orang anak kecuali anak yang derhaka lagi kufur. Yang ke-28, Rabbi firli, wahai Tuhanku, ighfirli, ampuni ku, wali walidayya, dan kedua ibu bapaku, waliman, dan kepada sesiapa, dakhala, yang masuk, baitiya, rumahku, mukminan, sebagai beriman, walil mukminin, dan orang-orang mukmin, wal mukminat, dan mukminat, wala, dan jangan tadzi, engkau tambah, az-zalimin, kepada orang-orang yang zalim, illa tabara. Okey. Jadi jelas apa yang kita dapat fahami dari surah Nuh ni. Nabi Nuh alaihi salam berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Subhanahu Wa Taala tidak membiarkan orang-orang kafir hidup di atas muka bumi, kerana mereka akan melakukan penyesatan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala, dan tidak lain mereka akan lahirkan orang-orang yang derhaka, anak yang derhaka. Wallahu alam. Jadi setakat itu sahaja untuk pembelajaran surah Nuh ayat 26 hingga 20 untuk kali ini. Kita jumpa pertemuan kita pada akan datang, insya-Allah. Pelajar-pelajar semua jaga diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.